negeri-negeri Melayu ini berada dalam keadaan yang sangat lemah akibat daripada campur tangan kuasa serantau seperti Aceh, Bugis. Ini menyebabkan bila British datang itu, maka pemerintah-pemerintah negeri Melayu ini menjangkakan bahawa British ini boleh menolong mereka. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih akan mempelajari sejarah Malaysia. Tujuannya agar orang Indonesia mengenal tetangga secara lebih baik. Kita tahu kemerdekaan Malaysia adalah pemberian Inggris dan bukan hasil perjuangan sendiri. Hal ini berdampak panjang hingga sekarang. Di Malaysia bahkan sering muncul perdebatan, apakah British melakukan penjajahan atau tidak. Jadi sebagian orang Malaysia masih memuja Inggris. Akibatnya, sejarah Malaysia pun masih keruh. Partai politik dan kaum di sana cenderung menafsirkan sejarah Malaysia sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Ini persoalan yang agak sebenarnya telah menimbulkan kontroversi dan perbezaan pencanggahan pendapat di kalangan masyarakat kita lah. Sama ada kita harus melihat kedatangan British ini sebagai penjajah ataupun pembawa kemajuan pada masyarakat kita. Sebenarnya British ini hadir ke sini dalam tujuan untuk menguasai ekonomi. Dan saya selalu suka bandingkan British ini dengan pencuri sebenarnya. Kalau kita nak lihat mereka ini, sebenarnya mereka ini adalah pencuri. Dia datang hanya untuk mendapatkan kekayaan, merompak. Macam kita bandingkan British ini perompak yang menawar sebuah rumah. Kemudian dia membina bilik tidur, bilik air, tempat parking dan sebagainya. Kerana mereka perlu tinggal lama di sini. Jadi mereka bina benda-benda tersebut, kemudahan tersebut. Maka adakah itu dianggap sebagai satu proses pertamudahan atau jasa British di situ. Jadi dalam konteks itulah bila British tinggal di sini untuk kekadar eksploitasi, maka mereka bina kemajuan-kemajuan dan kemudahan-kemudahan tersebut. Tetapi kita kena ingat bahawa pembinaan segala proses yang kita sebut sebagai kemajuan dan kemudahan itu bukan untuk masyarakat peribumi pun. Dia adalah sepenuhnya untuk kemudahan British. Mula-mula sekali British datang ke negeri-negeri Melayu ini, apa yang British lakukan adalah mengubah struktur pentadbiran. Melahirkan elit-elit baru, kemudian membina polis, balai polis mahkamah, undang-undang, dan kemudian pejabat tanah. Apa yang telah British lakukan ini semua untuk membenarkan proses pengenalan cukai-cukai supaya dia boleh eksploitasi masyarakat di sini dengan cukai. Dan semuanya untuk manfaat British, bukan untuk manfaat peribumi. Maupun manfaat buruh-buruh asing yang menjadi hamba pada British. Kemudian ada lagi British bina hospital, infrastruktur jalan, jalan kereta api, jalan raya, bekalan air, sekolah, sampailah British bina bandar-bandar dan sebagainya. Semuanya untuk manfaat British. Jadi amat mengherankanlah kalau orang berdebat kata bahawa itu adalah proses kemajuan dibawa oleh British, kerana kita perlu lihat skala kemajuan yang dibawa itu. Dia hanya setakat memberi keuntungan pada British dan tidak sampai pun pada masyarakat peribumi. Segala kemudahan tersebut. Kita bagi contohlah yang jelas. Contoh hospital. Orang berdebat ni, orang kata bagus British ini sebagai penjajah datang bina hospital. Menunjukkan bahawa British prihatin. Walhal hospital tu dibina di bandar-bandar yang mana ada pegawai British. Bukan untuk dibina di kampung, untuk peribumi. Untuk memastikan pegawai British ini sihat. Dan yang kedua, hospital ini dibina untuk memastikan buruh-buruh yang dibawa oleh British itu sihat. Supaya British terus boleh mengeksploitasi mereka sehabis-habisnya. Inilah sikap British yang sebenarnya sebagai yang saya sebut sebagai pencuri atau perompak tu. Kalau kita sebut sebagai penjajah, dia jadi macam orang tidak begitu faham sangat. Dari mana logiknya kita mengatakan bahawa penjajah ini membawa kemajuan? Baik, saya suka dengan istilah yang Doktor gunakan, iaitu sebagai pencuri, sebagai perompak hasil kekayaan negara kita. Dan sebenarnya benda ini yang saya sebutkan tadi, kemajuan yang dibawa ke Tanah Melayu ini sebenarnya dicatatkan di bahan pameran di Muzium Negara. Baru-baru ni saya pergi ke Muzium Negara bawa anak-anak dan kita tengok bila penjajahan datang, antara kelebihan kesan daripada penjajah British itu ialah kemajuan kepada Tanah Melayu. Itu satu fakta yang sebenarnya dilihat satu lapis sahaja. Sepatutnya dilihat seperti yang doktor sebut tadi sebagai pencuri dan perompak. Begitulah guys, hingga kini Malaysia masih berdebat mengenai urusan penjajahan karena masih ada yang menganggap British itu baik.
Masalahnya adalah elemen yang pro penjajah hingga sekarang masih ada di Malaysia. Situasinya sungguh berbeda dengan Indonesia. Dulu, di Indonesia terjadi revolusi menentang penjajah sekaligus menghapus feodalisme. Tapi hal itu tidak terjadi di Malaysia. Hal inilah yang memunculkan banyak masalah di Malaysia hingga sekarang. Yuk kita lanjut lagi ya. Baik, kita imbas dalam sejarah British mula datang ke Tanah Melayu pada tahun 1786 ketika Francis Light mula menduduki Pulau Pinang. Dan kemudian dengan Stafford Raffles 1819 menduduki Singapura. Dan kita boleh bayangkanlah situasi ketika itu yang menjadi penguasa, yang menjadi kerajaan ketika itu adalah sultan-sultan. Jadi timbul persoalan bagaimanakah sebenarnya reaksi sultan-sultan ketika itu terhadap kemasukan British ini, dan kemudian mereka pula sanggup duduk semeja berunding, menandatangan perjanjian dan sebagainya. Jadi ya, bagi saya sebenarnya memang Sultan tidak menjangkakan pun sebenarnya. Mereka tidak kenal sangat British ini. Tradisi politik negeri-negeri Melayu zaman tradisional ini selalunya mereka menyambut baik kedatangan kuasa-kuasa besar ni. Dan perjanjian-perjanjian yang telah lama wujud sebelum zaman British pun. Dan selalunya wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang terdedah dengan ancaman daripada luar lah. Dan negeri-negeri Melayu ni, kerajaan Melayu yang mayoritas termasuklah Melaka, bukan kerajaan yang kuat dari segi ketenteraan dan sebagainya. Mereka selalunya bergantung kepada kepercayaan ataupun naungan daripada kuasa-kuasa besar, misalnya zaman Melaka dengan negara China dan sebagainya. Jadi bila British datang itu tepat pada masanya, khususnya pada kurun ke-19 di mana berlaku keadaan negeri-negeri Melayu ini berada dalam keadaan yang sangat lemah. Proses penjajahan itu, kemasukan misalnya di utara negara Siam misalnya, kuasa Siam misalnya, ataupun konflik-konflik yang tercetus akibat daripada campur tangan kuasa serantau seperti Aceh, Bugis dan juga kuasa-kuasa daripada negeri dan sebagainya. Ini menyebabkan bila British datang itu, maka pemerintah-pemerintah negeri Melayu ini menjangkakan bahawa British ini boleh menolong mereka. Kes ini kita boleh lihat dengan terang lah, dengan jelas. Misalnya dalam kes di Pulau Pinang misalnya, Kedah Pulau Pinang misalnya. Kedah itu seolah-olah menerima kehadiran British itu kerana dia menjangkakan bahawa British ini boleh dimanfaatkan untuk melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Begitu juga kes yang lain seperti Kelantan misalnya. Pada satu peringkat campur tangan Siam sangat kuat menyebabkan pemerintah Kelantan memikirkan bahawa mereka harus memberikan ruang kepada elemen British ini masuk seperti syarikat DAF dan sebagainya untuk meimbangi pengaruh Siam itu. Itu adalah proses yang sebenarnya berlaku. Dan sebenarnya kalau kita lihat British ini, perangai ataupun sikap dia semasa dia campur tangan negeri Melayu ini, dia menguasai negeri-negeri ini dengan perjanjian. Dan perjanjian ini sebenarnya adalah salah satu elemen utama penjajahan British. Penjajahan British dengan perjanjian. Macam mana dia buat? Perjanjian ini dibuat dengan cara penipuan. Contohnya dalam kes Singapura tahun 1819, Pulau Pinang 1789. Seolah-olah melalui perjanjian ini, negeri-negeri itu diserahkan. Walhal itu tidak berlaku. Jadi British mencipta satu tanggapan dan menjadikannya sebagai satu justifikasi. Kemudian ada juga perjanjian yang dibuat komplot dengan kuasa-kuasa asing seperti 1824 dengan Belanda misalnya. Dan begitulah guys sejarah penjajahan di Malaysia yang hingga sekarang masih menjadi pembahasan. British juga meninggalkan banyak persoalan di Malaysia. Salah satunya adalah konflik perkauman yang tak kunjung selesai. Pembentukan satu bangsa dan satu bahasa juga sulit karena sejak awal pembentukan Malaysia memang lebih banyak mengikuti rancangan Inggris. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.